Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni. Kalau kemunculan golongan kuburiyah, pengagung kubur di Yaman dan usaha para ulama mengatasinya. Karangan Profesor Dr. Basri Ibrahim lah. Jadi sekarang ni kita bicara sikit dah. Iaitu tentang kekeliruan golongan kuburiyah, hujah-hujah mereka lah, dan berjawapan terhadap hujah-hujah mereka tersebut. Kita dah bicara ni perkara lah tentang hujah-hujah mereka, kekeliruan tersebut, syubhah mereka dan jawapannya. Dan seterusnya syubhah yang ketujuh, kekeliruan yang ketujuh, syubhah yang ketujuh. Golongan kuburiyah ni menyatakan mereka tidak mensyirikkan Allah SWT dengan sesuatu. Sebaliknya mereka meletakkan pengharapan kepada orang-orang soleh tersebut dan perbuatan tersebut tidak syirik. Jadi mereka berharap pertolongan, bantuan. Itu bukanlah mereka kata bekas diri dah. Maksudnya semua tu dengan izin Allah berlaku lah. Tetap juga bermanfaat dan mudarat Allah SWT yang kata dah. Walaupun harapan dia kepada orang soleh. Jawapannya, perlu diketahui Allah SWT mengharamkan syirik lebih besar daripada mengharamkan perzinaan. Allah SWT tidak akan mengampuni dosa-dosa orang yang syirik kepadanya. Persoalannya, apakah yang dikatakan syirik? Kena tahu dulu syirik itu apa dah. Golongan kuburiyah sebenarnya tidak tahu apakah yang dikatakan sebagai syirik. Apabila beranggapan meminta syafaat daripada Rasulullah SAW direct secara langsung sebagai tidak syirik. Minta Nabi teguh direct tidak syirik bagi mereka dah. Padahal Allah SWT menifatkan syirik sebagai kezaliman yang besar. Firman Allah SWT, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Maksudnya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya semasa ia memberi nasihat kepadanya, wahai anak kesayangku, janganlah engkau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah satu kezaliman yang besar. Jadi benda ni bahaya dah. Ada orang kata syirik ke, ada orang kata tak syirik ke, kita kena betul-betul yakin . Kalau tak yakin, kena ambil yang kata syirik lah untuk selamat akidah kita ni. Sebabnya syirik ni satu benda yang zalim yang besar ni. Kezaliman yang sangat besar ni. Bagaimana mungkin mereka boleh menghalalkan pada diri mereka untuk meletakkan pengharapan pada orang soleh? Harapan mereka berharap dia bukan pada Allah lagi dah. Harapan mereka pada orang soleh. Nah, dia tak nampak Allah tak berapa dengar harapan, tak berapa dengar hajat, tak berapa tahu dah. Yang lebih tahunya tak wali dulu tahu sebenarnya Allah SWT. Itu masalahnya. Sedangkan amalan tersebut satu bentuk amalan syirik. Harapan hati kita, pergantungan hati kepada Nabi, kepada tak wali ke, itu satu syirik dah. Sebabnya kita kena gantung hati kita pada Allah. Segala-galanya kuasa Allah dengan izin Allah. Segalanya bergantung kepada Allah. Kalau betul-betul mereka kata hakikatnya mereka bergantung kepada Allah ataupun dengan izin Allah belaka, pada gapo minta dengan tak wali? Kenapa mereka masih berharap, bergantung hati? Ingat tu dalam hati perut mereka, ingat kata wali dah. Habis-habis Allah tak berapa ingat mana dah. Kenapa macam tu dah? Itu menunjukkan mereka sebenarnya tidak tahu amalan tersebut adalah syirik. Apalagi hukuman yang dijatuhkan ke atas sesuatu perlu mendapatkan gambaran yang sebenar sesuatu perkara itu dah. Bukan istilah sebut tawasul, tapi maksudnya minta direct, bukan tawasul ni perantara. Ni wasilah ni. Tiba-tiba tengok perbuatan dia, cara dia tu bukan tu tawasul. Dah terus minta direct dengan tok wali dah. Hukuman yang diputuskan mereka yang diri mereka bebas daripada syirik merupakan hukuman tidaklah berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan taksub ataupun taksub golongan lah. Taksub guru lah. Oleh kerana itulah hukuman tersebut ditolak. Ini masalah juga dah. Jumpa dalam kitab kan, pakai betul Tok Guru salah tulis ada kadang-kadang terpina, tersalah pendapat sementara, ditarik bulat lepas tu dah. Jadi hujah-hujah dalam kitab ni kena tengok apa yang ada dalam kitab ni, tengok hujah dia dah. Kalau kira nak cari jumpa habis dah. Nak cari kutu ni jadi najis dah. Apa dak? Kutu ada kutu gak. Kalau kutu mati dak, bangkai dia kira najis lah dak. Berat tu dah. Jadi kita kena tengok hujah. Dalam mazhab kita pun ada pendapat tu, ada pendapat lain pula. Tengok hujah mana kuat. Jangan duk cerita kau apa benda hak menyusahkan umat, menyusahkan orang kapung. Sedangkan sekadar dalam kitab tu sikit-sikit tu
Tu pun tak sebut banyak banyak sikit kau kena botak kepala dah. Ni tambah-tambah nak suruh payah lagi dah. Tu jadi waswah dah. Ngaji pondok kau ngaji kau waswah dah. Sepatutnya kau ngaji dalil. Kalau kita ngaji dalil kita akan rasa lebih tenang, lebih mudah nak amal agama. Ni semakin payah dah. Cari hak payah sekali dah. Akidah pula cari hak tak payah sekali, cari hak longgar sekali siapa mudah jadi syirik dah. Kena straight lah akidah ni. Ibadah kalau tahan lah sikit. Cari hak mudah sikit ni tak. Benda habis kara pakai boleh ni. Bak syirik ni nak. Asalkan tepek. Asalkan bergantung dengan izin Allah ni. Berat gitu kan. Okey. Apalah tu. Yang kekeliruan yang ke-8. Syubhah yang ke-8. Golongan kuburiyah menyatakan yang dikatakan syirik itu ialah menyembah berhala sahaja. Ada berhala depan toko kan. Baru syirik. Sedangkan mereka tidak pernah menyembah berhala dah. Mereka hati dah bergantung ni dengan Tok Wadi Roid ni. Tak ada berhala depan. Kristian ni ada juga Kristian yang menentang berhala. Dia tak usah berhala toko dah. Patung berhala. Dia kata Nabi Isa lawan berhala. Tapi gapa-gapa hajat minta dengan Nabi Isa juga tidak syirik gitu dah. Jawapan perlu dah diketahui penyembah berhala tidak pernah mengiktikadkan berhala mereka boleh mencipta. Ini kena benda paling penting sangat penting dah. Berhala ni tak kong ni datuk kong ke berhala gapo tangan panjang ke muka gajah gapo dah. Mereka tidak direct kata berhala tu boleh mencipta, boleh memberi rezeki dan menguruskan urusan orang yang menyeru. Dan berdoa kepadanya bukan direct dah, tapi kena ada benda gaib di sebalik berhala tu, penghubung dah. Berhala-berhala tu sebagai perantaraan. Namun begitu Al-Quran tetap mendustakan orang yang beriktikad selain daripada itu pun ataupun dia hanya kata syafaat, pemberi syafaat dah. Penghubung antara dia dengan Allah. Jadi guna meditasi, guna pertengahan ni. Oleh sebab itu kalau kita tengok amalan suluk yang ada juga kena bayar mengkotak guru dah. Dan orang Buddha ni sebenarnya dia meditasi dia nak bersatu dengan Tuhan, bersatu dengan alam ni. Dia kena guna berhala ni, perantaraan lah. Kena bayar mau kotak guru payah, kena bayar tu. Tengok depan berhala tu. Jadi berhala tu sebenarnya bukanlah betul-betul direct situ Tuhan dia. Dia kata penghubung antara dia dengan Tuhan ataupun jadi Tuhan kecil penghubung antara dia dengan Tuhan kecil. Tuhan kecil tu kalau teruk kat minta Tuhan besar juga, Allah SWT juga dah. Gitulah cerita tu. Bahkan Cina tanya Malik dia kata ada super power je Allah Orang yang menyembah berhala ialah orang yang mengkosakkan kayu, batu, bangunan di atas kubur dan lain-lainnya. Mereka berdoa dan menyembelih untanya dan menyatakan ia boleh mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Kadang-kadang dia hanya untuk perantaraan dengan Allah juga dah. Dengan keberkatan daripadanya, kononnya Allah SWT membendung segala kesekarang. Jadi Allah ni jauh lah macam berhala tu di sekitar Kaabah tu ada dah berhala 350 berhala dah. Sebab apa ada berhala tu? Sedangkan dia tahu dah Kaabah tu rumah Tuhan dah. Jadi dia percaya lah Allah SWT super powernya. Cuma dia kata perantaraan pertengahan antara mereka dengan Allah SWT. Dia banyak-banyak lah benda reka ni. Hak reka ni bukan main-main untuk guru juga dah. Ada tu semaya hadiah dah. Tak hari semaya hadiah dah. Dia ambil. Dia benda asal semaya hadiah dah. Ada dia kitab sikit. Dia bid'ahkan lagi. Dia tambah lagi. Tak hari kena boleh semaya dah. Pasal orang mati tak hari. Itulah akibatnya. Sekarang Datuk Guru ni kan ada cerita pasal ada seorang pergi. Ada tu. Dia dengar hak Tok Guru ngajar dulu dah. Hak Al-Iz Ibn Abdul Salam ni. Tak boleh panjang Allah zikir tak boleh kali. Allah baru betul dah. Dia kata itulah pandangan sebenar Al-Iz Ibn Abdul Salam berdasarkan dia topik tu dia tanda atas kitab je hak Tok Guru ajar dah. Dia tak rujuk dah kitab-kitab lain dah. Percaya ke Tok Guru ke habis-habis percaya padahal kalau kita cek kitab-kitab Ibn Abdul Salam yang asal-asal, kitab-kitab yang sebut pendapat Ibn Abdul Salam yang asal. Memang betul Ibn Abdul Salam ni bukanlah kata pendek tu tak bolehnya Allah tak bolehnya. Memang tak bolehnya zikir Allah mufrad, zikir mufrad Allah. Dia kata bid'ah yang qabih berat lah. Jadi Al-Iz bin Abdul Salam ni bukanlah kerana pendek tu tak boleh dah, tapi betul-betul kerana
zikir je suruh baca zikir subhanallah alhamdulillah gitu baru penuh makna dah. Allah tu sekadar sebut. Allah tu tidak penuh makna je lah. Gitulah sebenarnya, tapi gitulah apabila setengah orang ni dia pergi hak dalam kitab setengah tetapu hujah dan hak berat lagi. Pergi hak tok guru kata gapo apa. Tak ada kitab sahabut pun tak ada syarah gitu dah. Tapi tok guru dia pergi ke makam tok guru kan paling alim. Dan sekali tambah semakin jauh agama daripada asalnya. Jadi bid'ahnya semakin jauh daripada asal, bentuk-bentuk agama yang asal ni. Itu masalahnya. Begitu yang berhala ni nak. Ya tambah-tambah siapa ke? Dosa banyak kita tak sapa Tuhan tak dengar kena guna perantara berhala tak wali ni. Tu kafir Quraisy. Begitu juga pok dia ni tawaf telanjang dah. Sebabnya mereka kata dosa banyak tak boleh tawaf pakaian ni nak sebab dosa banyak kena telanjang bogel dah. Ya hura dah. Hak hura tu bukan main-main tok guru zaman dulu lah ni. Yang tak apa nak cipta ibadah baru ni nak. Dengan khurafat khayal dia dah. Siapa kena botok rambut dah. Ada kutu nak botok rambut dah. Mapuh cuma mana. Kena kata banyak sikit banyak mana. Kutu mapuh atas kepala dah. Siapa kena botok rambut. Takut anak najis dah. Jadi. Itu kira asal aku ada lagi kitab sikit. Ataupun je syarah sendiri. Syarah lebih daripada guru syarah. Semakin jauh daripada agama yang asal. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh golongan kuburiyah di sisi batu. Atau bangunan di atas kubur. Sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Jadi dulu orang kafir musyrik pun asal kubur juga dah. Payah kubur ni nak buat klik rumah tak boleh kubur dah. Nak cakap nak pergi berula sama ni tak dengan kubur. Jadi dia pun buat berhala zaman tu dah. Kubur pula hilang pada pasir lah apa payah nak cari dia kubur asal dah. Jadi mereka guna berhala untuk berhubung untuk jadi wifi lah perhubungan dengan alam roh, alam kira alam ta'wali lah. Alam yang lebih power daripada dunia. Yang anggap mereka lah. Lebih dekat dengan Allah. Dia boleh mati tu. Yang anggap roh-roh ni. Orang baik ni. Akan dekat duduk tepek dengan Allah SWT. Ataupun bersatu. Setengah berat lagi. Kata roh ni sebenarnya. Tuhan dah. Tuhan kecil. Bersatu dengan Tuhan besar dah. Tambah-tambah ada falsafah Yunani. Jadi berat lagi berat dah. Jadi orang kubur, pemuja pengagung kubur ni di sisi serupa lah dengan orang kafir Quraisy di sisi batu bangunan lah serupa lah. So sama-sama serupa dah. Sehubungan dengan itu perbuatan yang dilakukan oleh golongan kuburiyah tersebut juga termasuk ke dalam erti kata menyembah berhala juga. Serupanya. Jangan anggap sembah berhala toko nampak berhala tu lain dengan kubur depan. Sedangkan minta hajat sama-sama minta hajat ni. Minta hajat dengan kubur serupa lah minta hajat dengan berhala depan lah. Ataupun minta hajat tak ada depan. Orang kafir pun ada juga dia tak guna berhala dah. Orang Kristian pun ada setengah-setengah tu mazhab dia tak guna berhala. Tapi minta hajat dengan Nabi Isa juga dah. Tuhan tak apa dengar minta Nabi Isa. Ya Jesus apa? Oh Jesus dah. Wahai Isa dah. Minta lah apa dah. Perbuatan syirik tidak hanya tertumpu dan khusus kepada menyembah berhala sahaja. Bukan berhala saja, gambar pun. Gambar Syekh Nazim Al-Qubrusi ni. Berkat minta hajat setengah-setengah ni. Berat lagi minta hajat terus ni. Bukan berkat saja. Lebih kurang berhala tu dah. Bahkan ia juga merangkumi meletakkan pergantungan harapan kepada orang-orang soleh tersebut. Dan berdoa kepada mereka selain daripada Allah SWT. Pasal Allah tak apa dengar. Kena tak wali tu dengar dah. Bahkan dalam Syekh Nazim pun ada sebut gitu dah. Doa ni tak jadi kecuali kena minta dengan tak wali dah. Perantara tak wali dulu dah. Allah tak dengar ni. Bahawa kita dosa banyak ni dah. Orang kapur Allah ni dah. Orang awam ni. Allah tak dengar. Kena dengar. Kena melalui tak wali dah. Jadi doa-doa dalam Al-Quran aja Rabbana atina fid dunya hasanah gapo tu tak pakai kerja mengikut pokok ni dah. Mengikut pokok sufi tarekat berat-berat ni dah. Gitulah akibatnya. Harapan dia ingat pada tak wali. Allah tak apa-apa ingat mana dah. Sebab Allah yang jauh sangat dah. Tak wali dekat bagi mereka dah. Sebelum ini telah jelaskan orang-orang yang meletakkan pergantungan dan harapan kepada orang soleh. Para malaikat dan juga Nabi Isa sebagai kufur belaka walaupun tak ada berhala depan, tak ada kubur depan. Kalau harapan saja dan ingatlah dalam hati pun ingat saja tak bukan ingat tu zikir la ilaha illallah kena bayar muka tak guru dia. Rabitah tu unsur-unsur yang boleh menuhai ke tak wali lah. Okay, syubhah yang ke-9, kekeliruan yang ke-9, golongan kuburiyah menyatakan orang-orang yang turunkan Al-Quran
Kepada mereka tidak memperaku saksi dah, tidak memperakui dah bahawasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Jadi mereka ni orang kafir dulu hak sembah berhala tu memang tidak sebut la ilaha illallah, pun tak sebut dah. Bahkan mereka juga mendustakan Rasulullah SAW, tak percaya ke Nabi lagi nak. Menolak adanya hari kebangkitan semula, tolak juga, tak percaya di akhirat. Menolak beriman dengan Al-Quran pun tolak, dan menjadikannya sebagai satu bentuk sihir dah. Jadikan Al-Quran ni sihir dah. Mereka tuduh Al-Quran ni sihir. Sedangkan mereka memperaku saksi atau memperakui bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah SWT. Mereka ni hak pengaku kubur ni ngaku la ilaha illallah, sebut semacam dah. Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dalam semaya pun sebut dah. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Membenarkan Al-Quran, mempercayai hari kebangkitan, menunaikan solat dan juga berpuasa. Bagaimana mungkin mereka boleh disamakan dengan golongan yang musyrik yang terdapat dalam Al-Quran tersebut? Tak serupa mereka kata dah. Jawapannya, perlulah diketahui para ulama telah berijma' orang yang kufur kepada sebahagian daripada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mendustakannya, kedudukannya sama sahaja dengan orang yang kufur kepada seluruh perkara yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan mengkufuri perkara tersebut. Dari segi akidah ni, kita mengaji sama dah. Bukan 5-1 pak. 5-1 kosong dah. Dalam 5 rukun Islam kita tolak so saja kerja kafir dah. Kafir besar dah. Begitu juga rukun iman, 1 rukun iman kan nekar kau dah. 1 ni so je tak percaya, 1 jadi kafir lalu dah. Jadi kafir lalu jadi bukan Islam dah. Bukan Islam dah. Tu sipir dia. Kita sepakat benda tu, tak ada orang Islam tak tahu benda tu dah. Bahkan ada orang yang mengkufuri seorang sahaja daripada Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT dikira mengkufuri kesemua Nabi-Nabi yang diutuskan oleh Allah SWT dah. Dalam Quran, dalam hadis yang sahih yang terang lah dalam Quran biasanya sebut pasal Nabi Daud. Kita tak percaya, kata bukan Nabi Daud, bukan Nabi dah. Aku tak percaya ke Nabi Daud ataupun Nabi Daud tu bukan Nabi, dengan setelah diberitahu dalam Quran ada, dia masih tolak lagi, kafir dia. Walaupun Nabi dah. Dalam rukun iman tu sah dan kepercayaan pada Rasul dah. Tapi dalam Rasul tu ada lagi hak kena tahu 25 Nabi dah. Tiba sah je hak Nabi Daud ke Nabi Musa ke Nabi Gapai tolak maka kafir juga dah. Firman Allah SWT, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu ba'di wa nakfuru ba'di wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. Maksudnya sungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan orang-orang yang hendak membeza-bezakan iman mereka di antara Allah dan Rasul-Rasulnya. Dan orang-orang berkata kami beriman kepada setengah Rasul-Rasul itu dan kufur ingkar kepada setengah Nabi yang lain, Rasul yang lain serta bertujuan hendak mengambil jalan lain antara iman dan kufur itu. Wasatiyah lah dah, ada setengah ni dah. Ini nak ambil pertengahan dah. Tidak ekstremis kata dah. Nas daily ke apa setengah tu dah. Bini dia pun bukan Islam dah. Jadi dia nak suruh liberal lah kononnya dah. Iman antara iman dan kufur tengah-tengah kononnya. Mereka itulah orang yang kafir dengan sebenar-benarnya. Dan kami telah menyediakan bagi orang kafir itu azab seksa yang menghinakan. Surah An-Nisa surah keempat ayat 150 hingga 151. Firman Allah SWT tentang kaum Bani Israel. Thumma antum ha'ulai taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan. Wa ya'tukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Maksudnya kemudian kamu ini wahai Bani Israel, kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri dan kamu usir satu puak dari kaum kamu keluar dari kampungnya. Jadi nak beranak berbalah kerana kerani-kerani lah dah. Ni puak ni sama-sama gitulah dah. Kamu pula saling bantu-bantu dengan orang lain untuk menentang mereka dengan melakukan dosa dan penganiayaan. Ni tak boleh dah. Menentang tu kerana nak dosa ni penganiayaan. Padahal kalau mereka datang kepada kamu sebagai orang tawanan, kamu tebus mereka. Kalau kalah pergi apa jadi tawanan ni, tebus pula dah. Mugadak-mugadak dah. Sedangkan perbuatan mengusir mereka diharamkan juga atas kamu dah. Pergi sama diri, cocok mari balas sama diri ni, tetap haram.
Sedang itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian dari isi kitab Al-Taurat dan mengingkari akan sebahagian lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu selain dari kehinaan ketika hidup di dunia. Dan pada hari kiamat nanti akan ditolak mereka ke dalam azab siksa yang amat berat. Dan ingatlah Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah surah kedua ayat 85. Orang yang perakui tauhid tetapi menolak kewajipan menunaikan solat, dia menjadi kafir. Dah, so je. Rukun Islam tu so tolak. Semaya dah, kafir dah. Zakat ke, haji ke, atau wajib kata haji, kafir dah. Orang yang perakui tauhid dan kewajipan solat tapi mengingkari kewajipan berzakat, dia juga kafir dah, menjadi kafir juga. Zakat tak wajib lah ni kata dah. Orang yang perakui tauhid, solat dan kewajipan berzakat tapi mengingkari kewajipan berpuasa pada bulan Ramadan tetapi mengingkari kewajipan puasa pada bulan Ramadan, kafir dia. Ada dia 4 perkara dah. Solat, zakat. Lepas tu puasa kata wajib belaka. Tapi yang ingkar kewajipan fardu haji, dia pun jadi kafir juga dah. Dalilnya ialah firman Allah SWT, fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim aman dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila aman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maksudnya di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqam Nabi Ibrahim. Makkah itulah. Dan sesiapa yang masuk ke dalamnya aman tenteramlah dia. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah itu, iaitu siapa yang mampu sampai kepadanya. Dan siapa yang kufur ingkarkan kewajipan ibadah haji tersebut, maka sungguhnya Allah Maha Kaya yang tidak berhajat ke sesuatu pun dari sekalian makhluknya. Surah Al-Imran surah 3 ayat 97. Orang yang perakui kesemua perkara tersebut tetapi mengingkari hari kebangkitan semula, dia dikira kafir berdasarkan ijma' ulama. Semua tu rukun iman, rukun Islam tu buat berlaku dah. Pakai haji buat dah. Cuma dia tak percaya akan bangkit hari akhirat esok. Saja kita buat ibadah ni di dunia saja dah. Akhirat esok untuk terima balasan pahala ke dosa ke. Masuk syurga ke neraka, tak percaya ada syurga neraka dah. Masuk maka tu kafir dia dah. Dikira dijemuk lemak tetap kafir walaupun semaya 5 waktu dah. Firman Allah SWT, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Maksudnya di antara sebab-sebab kufur orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sudah mati. Katakanlah bahkan demi Tuhanku kamu semua akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahu tentang segala yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah sangat mudah bagi Allah melaksanakannya. Surah Al-Taghabun surah ke-4 itu je. Jadi Allah SWT mudah, mesej sangatlah bahawa nak bangkitkan semula makhluk ni lah. Hak daripada tak ada kepada ada pun Allah boleh buat lah. Ni hak ada dah. Sangat mudah. Bila kesemua perkara di atas diperakui, perlulah diketahui tauhid merupakan kefarduan yang paling besar yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ia lebih besar daripada kewajipan berpuasa, menunaikan solat, mengeluarkan zakat dan melaksanakan fardu haji sekalipun. Lebih besar lagi tauhid dah. Kita kena jaga tauhid molek. Kalau ada orang ni, Ustaz Guru ni kata boleh, orang ni kata tak boleh, ambil atau boleh dululah. Kalau boleh, takut terbabah masuk syirik sungguh dah. Bagaimana mungkin kepada seorang boleh menjadi kufur apabila menolak salah satu sahaja daripada kewajipan di atas, dan dalam masa yang sama tidak jadi kufur apabila menolak tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dia kata kafir, tinggal semuanya kafir dah. Tiba-tiba dia minta dengan Tok Wali, minta hajat Tok Wali dah. Jadi ke Tok Wali tu sebagai Tuhan dah. Nak tergelar ke apa, minta Tok Wali tolong dah. Ya Syekh Abdul Qadir Jani, ya Syekh Dagestani dah. Macam-macam lah dah. Sedangkan tauhid lebih besar daripada kewajipan yang disebutkan sebelum ini. Semaya semaya zakat, puasa apa lebih besar lagi tauhid. Orang yang menolak tauhid lebih besar kekufurannya. Para sahabat Rasulullah SAW memerangi golongan Bani Hanifah, padahal mereka mulai Islam dengan Nabi SAW. Bani Hanifah ni semaya memperaku saksi dia tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Melakukan azan menunaikan solat. Cuma mereka mengangkat seorang lelaki dalam masyarakat mereka ke tahap martabat Nabi ni. Muslim Al-Kazak kata. Aswad Nasir ni. Muslim Al-Kazak ni jadi mereka angkat sebagai martabat Nabi dah. Bagaimana pula dengan orang yang mengangkat darjat makhluk ke martabat Tuhan yang memiliki langit dan bumi ni? Kita angkat martabat
akad martabat Muslim Al-Kazak ke, Al-Su'ad Al-Nasri ke dah. Jadi Nabi dah. Setakat tu pun jadi kafir dah. Ni akak bukan akak jadi peringkat Nabi. Akak Tok Guru dia jadi peringkat Tuhan dah. Hajat ke apa pakai minta Tok Guru dia dah. Tak payah minta Tuhan dah. Ataupun dia minta gagal pun minta melalui perantara guru Tok Guru dia. Tak payah minta direct dengan Tuhan. Jadi benda ni telah angkat Tok Wali dia sebagai Tuhan. Bukankah dia lebih berhak untuk dihukumkan sebagai kufur berbanding dengan orang-orang yang mengangkat martabat makhluk kepada martabat makhluk yang lain saja, seperti akak orang Tok Guru dia sebagai Nabi saja dia kafir dah kan. Akak Tok Guru dia siapa ke Tok Wali dia siapa peringkat Tuhan kan, lebih kafir kata dah. Begitu juga dengan golongan yang dibakar oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kesemua mereka bukan sahaja mendakwa sebagai Islam, masuk mengaku Islam belaka dia. Bahkan pendukung kepada Ali radhiyallahu anhu itu sendiri dah Syiah lah. Golongan Syiah ni maksudnya golongan Ali, pok-pok suku Ali. Mereka pelajari ilmu daripada para sahabat lagi, bukan belajar dengan bodoh pun kita. Tok Guru kapur ni tak. Tok Guru kita hebat setang mana pun tak hebat lagi pada Tok Guru sahabat dia. Sahabat ni Tok Guru kepada golongan Syiah dan golongan Khawarij ke apa ni. Namun sayangnya mereka mengiktikadkan tentang Ali sebagaimana yang berlaku pada Nabi Yusuf. Dah, bukan memang itikad pasal Ali tu serupa dengan Nabi Yusuf. Dan lain-lainnya dah. Ada hak peringkat debek tu dah. Hak berat lagi sampai Tuhan juga Ali ni. Hak peringkat debek ni mereka anggap macam Nabi Yusuf Ali ni. Persoalannya bagaimana para sahabat boleh berijma' memerangi dan menghukumkan kufur terhadap mereka Syiah ni. Ataupun hak kata puja Ali ni siapa ke? Ali bakar ni. Wajarkah kita beranggapan para sahabat menghukumkan kufur terhadap sebahagian daripada orang Islam walaupun mengucap belaka tu dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah belaka tu dah. Walaupun Ali bakar. Wajarkah kita menganggap iktikad yang bukan-bukan terhadap Sayyidina Hussein, Badawi dan seumpamanya sebagai tidak kufur lagi dan tidak memudaratkan lagi, namun dalam masa yang sama mengiktikadkan yang bukan-bukan terhadap Ali sebagai tidak kufur? Sebagai kufur dah. Kita kata Syiah kafir sebab puja Ali. Tiba-tiba kita dak puja hak ngaku ahli sunnah, mungkin kita ni antara kita hak ngaku sunni lah. Ngaku aswaja ke apa dah. Tiba-tiba akak Tok Guru dia tu tahu benda ghaib. Tok Guru dia boleh tunang hajat. Tok Guru dia persis sebagaimana dia orang Syiah puja Ali dah, minta dengan Ali dah. Ya Husain hingga apa tu kita guna madak ya Husain juga, madak ya Syekh Abdul Qadir juga kan. Serupa tu lah dengan Syiah nak. Walaupun kita tak mengaku nak. Ulama berijma' tentang kufurnya Bani Ubaid Al-Qadah. Ni Bani Ubaid Al-Qadah yang menguasai negara Maghrib dan Mesir, kerajaan Fatimiyah ni. Mereka ataupun sebelum Fatimiyah ni, kerajaan Ubaidiyah ni. Mereka semua mengucapkan kalimah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunaikan salat jemaah dan juga berjemaah. Ni Bani Ubaid Al-Qadah ni. Jadi pak dia ni tak ada lah zindik. Kita kata ulama kata zindik. Kufur sungguh. Kafir nak merosakkan Islam. Dalam keadaan kafir tu dalam Islam mengaku Islam. Ni pokok zindik. Tapi ngucap molek-molek semaya molek dah. Mereka juga mendakwa diri mereka adalah orang Islam. Namun itu tidak menghalang para ulama menghukumkan mereka sebagai murtad. Ulama kata murtad pokok ni. Apabila mereka menyalahi amalan orang-orang Islam dalam beberapa perkara yang tidak melibatkan tauhid yang jelas lah, sehingga ulama memutuskan untuk memerangi dan menghalau mereka daripada negeri-negeri orang Islam. Itu secara umum lah. Tapi ada pendidikan dia betul-betul kafir lah kira-kira. Syiah. Puan ni Syiah Fatimiyah. Kita Syiah Ismailiyah lah dah. Kerajaan Ubadiyah ni. Bani Ubaid ni lah. Bani Ubaid Al-Qadah ni kerajaan Fatimiyah. Syiah Ismailiyah. Yang lebih teruk daripada Syiah Isna Asyariyah di Iran lah. Bila ni banyak perkara lah. Isna Asyariyah pun terpengaruh dengan kitab-kitab yang dibuat pada zaman kerajaan Fatimiyah ke pun lah. Kerajaan Syiah Ismailiyah. Sehingga Syiah Isna Asyariyah ni jadi lebih kurang lah Syiah Ismailiyah ni. Jika golongan pertama di atas tidak kufur, melainkan setelah dia mengumpulkan pada diri mereka segala jenis kekufuran seperti syirik dahulu, pendustaan dan kesombongan, maka apakah makna yang disebut oleh para ulama tentang jenis-jenis kufur dalam bab murtad ni? Jadi tak betul lah siapa kau semua kufur bagi dia kafir sungguh dah. Semua berhala pun ya dah, minta untuk wali pun ya dah, tak semaya pun ya dah. Tambah waktu semua sekali memang lah kafir. Tapi kalau tak ada sebahagian perkara tu kafir betul dah. Setiap jenis yang mereka sebutkan menatijahkan menyebabkan kekufuran sehingga melibatkan perkara-perkara kecil seperti kalimah-kalimah tertentu yang dilafazkan oleh lidah
Dan tidak melibatkan hati lagi pun ia gurau je. Ia bukan nak sungguh dah. Atau satu perkataan tertentu yang diucapkan dalam bentuk bergurau dan bermain-main sahaja tetap kafir dah. Jika kekufuran tidak berlaku dengan melakukan suatu jenis kekufuran yang disebutkan dalam perkara-perkara yang menyebabkan seorang menjadi murtad tersebut. Sedangkan dia seorang yang istiqamah dalam bab-bab yang lain, gurau. Pasal aku sudah ni, ayat Quran aku gurau jadi kafir dah. Apakah faedah menyebutkan perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang menjadi murtad tersebut dah? Jadi benda gurau boleh jadi kafir, takkanlah minta dengan tak wali, minta hajat tak wali tak jadi kafir lagi dah. Allah SWT menghukumkan kufur ke atas orang-orang munafik. Orang munafik ni cari Tuhan juga, cuma cari ke Nabi kau gan dah. Dah, sebab lolak semaya dah. Kafir dah. Kafir i'tiqadi dah. Munafik ni kafir i'tiqadi, kafir sungguhlah. Kalau munafik perbuatan tu tak kafir lagi dah. Apabila mereka mengeluarkan kalimah kufur, sedangkan mereka bersama dengan Nabi SAW lagi dah. Menunaikan solat di belakang Nabi lagi, menunaikan ibadah haji lagi, berjihad dan mentauhidkan Allah SWT juga dah. Tetap kufur dah. Firman Allah SWT, yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatul kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Ama naqamu illa an aghnahum Allah rasuluhu min fadlih fa in yatubu yaku khairan lahum wa in yatawallaw yu'adzibuhum Allah 'adzaban aliman fid dunya wal akhirah. Ama lahum fil ardi min waliyyin wa la nasir. Maksudnya mereka bersumpah. Mereka bersumpah dengan nama Allah bahawa mereka tidak mengatakan sesuatu yang buruk terhadapmu, padahal sesungguhnya mereka telah mengatakan perkataan kufur. Dan mereka pula menjadi kafir sesudah Islam lah. Serta mereka berazam untuk melakukan apa yang mereka tidak akan dapat mencapainya, iaitu membunuhmu. Dalam hati perut nak bunuh Nabi, nampak munafik ni. Dan tidaklah mereka mencaci dan mencela Islam, melainkan setelah Allah dan Rasulnya memberi kesenangan pada mereka dari limpah kurniaan Allah. Oleh itu, jika mereka bertaubat, mereka akan beroleh kebaikan. Dan jika mereka berpaling engkar, Allah akan menyiksa mereka dengan azab siksa yang tidak terperi sakitnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka tidak akan mendapat pun sesiapa pun di muka bumi ini yang akan menolong mereka menjadi pelindung dan juga yang menjadi penolong. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 74. So, mana kita nak pergi? Kita lagi dah. Allah SWT juga menghukumkan kufur ke atas orang-orang munafik ketika mana mereka mengeluarkan perkataan kufur, meskipun dalam nada bergurau sahaja pun kafir juga. Firman Allah SWT, "Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'dziruna qad kafartum ba'da imanikum. In na'fu an ta'ifatin minkum na'adzib ta'ifah bi'annahum kanu mujrimin." Maksudnya, dan jika engkau bertanya pada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main saja, bergurau lah. Nakhudu wa nal'ab. Katakanlah, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya seterusnya kamu perolok-olokkan dan mengejeknya? Tastahzi'una. Boleh buat gurau main, mengejek, buat mainnya ayat Quran dan hadis Nabi dah. Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sungguhnya kamu telah kufur terhadap kamu sesudah kamu iman, melahirkan iman. Kamu kafirlah, kufur setelah mengaku beriman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyiksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus bersalah. Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 65 hingga 66. Antara bukti yang menunjukkan seorang itu kadang-kadang mengeluarkan perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang mengkufurkan tanpa disedari, ialah kata-kata golongan Bani Israel, meskipun mereka mengaku Islam dan menunjukkan amalan yang baik bersama dengan Nabi Musa AS. Ada dah zaman munafik ni dalam kalangan Bani Israel, di bawah pimpinan Nabi Musa ni. Firman Allah SWT, "Wajawazna bani Israel al-bahra fa'atau ala qawmi ya'kufuna ala asnamin lahum. Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qawmun tajhalun." Dan kami bawa Bani Israel ke seberang laut merah. Itu lalu mereka sampai kepada satu kaum yang sedang menyembah berhala-berhalanya. Jadi, kita jumpa nampak orang itu semua berhala ni, Bani Israel ni. Puak dia ni sasanya tahid lah. Nampak hebat semua berhala ni. Minta hajat gawa dah. Melihatkan yang demikian, mereka Bani Israel berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan yang berhala sebagaimana mereka punya beberapa Tuhan." Payah sembah Tuhan tak nampak ni nak. Dia jadi perantaraan lah. Nabi Musa menjawab, "Sesungguhnya kaum ini adalah kaum yang jahil." Surah Araf, surah ke-7 ayat 138. Nada yang sama juga telah diucapkan oleh sebahagian orang Islam semasa dalam perjalanan ke Medan Hunain.
perang Hunain ni, orang-orang Islam, orang-orang Mekah lah dah baru masuk Islam ramai dah. Dan sekitar-sekitarnya baru jadi tak kemah lagi tauhid. Jadi masa perang Hunain tu, mereka menyatakan kepada Rasulullah, jadikanlah untuk kami zatul anwat sebagaimana mereka punya zatul anwat. Ini pokok dan berkat lah. Bukan nak kata sembah tu, tapi pokok tu ada boleh tunai hajat sebahagian kau lah, berkat lah. Jadi mereka minta lah dia ada pokok zatul anwat macam orang kafir tengah-tengah jalan nak pergi sampai ke Hunain lah. Rasulullah SAW menjelaskan ia merupakan sunnah orang-orang yang sebelum daripada orang Islam pada zaman baginda, iaitu sunnah kaum Bani Israel lah. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 138 surah Al-A'raf di atas. Jadi asal-asal nak ambil berkat. Lepas tu minta Tuhan hajat dah. Berkat-berkat ni, tabarruk ni jangan dak over sangat dah. Dia takut terbabah lah dah. Walaupun asal dia ada tapi jangan melampau. Berkat-berkat ni, gosok-gosok ni biasa peninggalan Nabi lah. Hak tu hak dibenarkan asal-asalnya dah. Hak lain tu kiyah-kiyah. Siapa ke replika apa, dah sekali jadi melampau lah. Jadi macam cross lah, macam apa, salib lah dalam Kristian. Ini sekaligus menunjukkan Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW membantah keras tindakan sebegitu rupa. Jadi Nabi pula lagi dah. Kekeliruan yang ke-10. Golongan Kuburiyah menyatakan ucapan kaum Bani Israel kepada Nabi Musa AS. Wahai Musa, buatlah untuk kami satu Tuhan. Berhala sebagaimana mereka punya berapa Tuhan. Zatu Anwat tu Nabi Hujah ambil dalil ni lah. Dia kata-kata setengah sahabat, jadikanlah untuk kami Zatu Anwat. Baru masuk Islam lah. Sebagaimana mereka punya Zatu Anwat tidak menyebabkan sahabat terlibat dan kaum Bani Israel menjadi kufur. Tak jadi kufur lagi. Minta tu nak jadi Tuhan, buat berhala, tak kafir lagi, mengikut bapak kubur ni, kuburihan. Jawapannya, para sahabat dan kaum Bani Israel terlibat tidak melakukan perkara tersebut lagi ketika mereka mendapati kedua-duanya membantah keras hasrat mereka dah. Tak boleh tuduh kafir lagi, mereka tak buat, mereka tanya saja dulu kan. Tidak ada khilaf dalam kalangan ulama jika kaum Bani Israel terlibat melakukan perkara tersebut mereka jadi kafir. Jadi mereka tu tidak jelas lagi itikad, minta saja, tanya saja dah. Panjang pula tiga ke sebelah ni asal. Sekat tu lah dulu lah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.